Manusia ni ada beberapa perkara, tuan-tuan. Ada orang dia tak iklan, macam saya sebut, dia tak iklan dulu sebelum kemaksiatan dia. Kita jangan iklan. Dia buat maksiat, dia cuba sembunyikan. Kalau kita tutup maksiat dia, kita termasuk dalam hadis man satara musliman satarahullah yaumal qiyamah. Siapa yang tutup aib orang muslim, Allah tutup aib dia pada hari kiamat. Maka kita tak payah kita tahu dia jumpa seorang sahabat, dia ni lama aku tak jumpa dia, tengok datang masjid, datang surau. Kalau kita kata dia ni sebenarnya aku kenal dulu teruk, kita pergi sebut, kita termasuk orang yang membuka aib orang. Allah buka aib kita satu hari ini, kita senyap. Ataupun kalaupun dia tak datang, kita nampak dia, orang tak tahu cerita dia, dia pun malu dengan keaiban yang telah dia lakukan, kita diamkan. Tapi dalam satu sistem yang pincang, manusia ini dia suka mencari kemungkaran yang tersembunyi, dan dia membiarkan kemungkaran yang terbuka. Sebab tuan-tuan, kadang-kadang orang buat operasi, pergi cari di bilik hotel satu-satu. Sebenarnya tak perlu. Ini satu keaiban yang disembunyikan. Kita pun tak nampak kalau benar ada suatu laporan yang jelas, orang mengadu rumah sekian-sekian ni jadi sarang maksiat. Pihak berkuasa bertindak. Tapi satu orang kalau sekiranya lah nak pergi cari satu-satu cek, itu bukan disuruh oleh kepada dia, dia telah sembunyikan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang lihat mungkar, ini tak lihat. Adakah anda pasangan? Adakah anda telah berkahwin? Itu pun sebenarnya tak perlu untuk dia soal. Tetapi benda yang patut dia soal ataupun patut dia ubah, dia tak ubah. Misalnya maksiat yang terbuka, orang media yang terbuka auratnya begitu teruk, itu semua maksiat yang jelas, yang semua orang tengok, semua orang patut tegur. Yang tu dia tak tegur pula, dia pergi cari yang dia tak nampak, belum pasti. Sebenarnya pincang. Kita mencegah mungkar, salah satunya kerana kita nak menjadikan environment kehidupan manusia ini bersih. Yang mencemarkan environment ialah mungkar yang terbuka. Mungkar yang tertutup, ramai orang ada. Kita sendiri mungkin hati kita mungkar, kita hasad juga mungkar, tapi ini semua tertutup. Kita insan berdosa dengan Allah Azza wa Jal, tapi ia tidak mencemar persekitarannya. Yang kita nampak serabut ni bukan orang yang pergi, bukan saya kata betul dia menyorok tu, memang dosa dia, tetapi yang dia sorokkan dirinya itu, dia cuba sembunyikan aibnya. Tapi orang yang terang-terang berani tunjuk pusat di khalayak ramai. Saya hari itu tengok apa berita, apa nama, apa batik apa fashion, apa ni batik ni, ada nama dia tak ingat. Allah teruk tu. Kalau kita tengok tu bukan berkenan kat batik tu. Lain yang orang tengok ya. Orang duk sungguh tengok tu kan nak tengok batik tu. Kau tanya dia, batik tadi warna apa? Tak perasan aku kata. Lainnya dia tengok ya. Itu terbuka tu. Itulah yang patut dibersihkan daripada kehidupan manusia. Tapi kita pergi cari benda yang tak nampak, benda mungkar yang banyak yang patut diperkatakan, dibersihkan. Ini bicara yang kecil-kecil, sibuk orang tak baca Yasin malam Jumaat, lagi selekeh. Itulah lah tak mungkar. Itu yang kau nak highlightkan. Habis kerja ke? Agama
perkara yang agak tersembunyi seperti itu dipelihara. Sebab tu tuan-tuan akan lihat dalam masalah hukum kepada zina ketat, saksinya ketat disentak, seakan-akan mustahil nak berlaku. Satu orang nak jadi saksi kepada satu perzinaan memerlukan 4 orang saksi yang melihat, seperti yang disifatkan oleh Nabi, seperti batang celak masuk ke dalam bekas celak. Senang kita buka pintu, dia dah melompat lah kan. Maksudnya kita buka pintu, takkan dia buka pintu okey apa ganggu-ganggu ni, tak ada lah. Apatah lagi 4 orang nak melihat kejadian itu. Anda bayangkan, seakan-akan perkara itu mustahil. Tetapi bukan bererti Islam menafikan mereka berzina, tak. Cuma ia kata tidak sabit, tidak boleh dijadikan kes yang boleh disabitkan di mahkamah Islam. Kalau macam mana kalau ia benar-benar berzina? Kalau benar-benar berzina, dia di sisi Allah penzina. Cumanya nak menjaga 2 perkara. Pertama, nak menjaga manusia daripada tak berzina, satu hal. Kedua, nak menjaga satu suasana. Jangan manusia begitu gemar menuduh orang lain dengan begitu ringkas ataupun dengan mudah menuduh orang. 4 orang masuk nak tengok mustahil. Habis itu kalau kita ustaz, orang masjid 3 orang pergi nak tunggu kawan seorang lagi tu lambat, dia pula nak kata kau datanglah, kami baru 3 ni, nanti aku nak pergi pakai kain pelekat tu, lambat dia nak datang, orang ni dah buka. Ini masalah tu, kami masuk 3, you masuk 3, you tengok, you bagi tahu kami bertiga lihat lelaki ni berada atas perempuan ni, kedua-duanya tidak berpakaian, mahkamah jatuhkanlah hukum, hakim kan jatuhkan hukum, tapi tidak atas cas zina, jatuhkan hukum. Bukan dia kata oh kalau macam tu lah Islam semua lepas lah. You tak faham, you jangan cakap. Bukan itu maksud dia. Dia kena, mungkin hakim kata saya sebab awak 20 rotan, dah kes khalwat, tapi ia tak keluarkan perkataan zina. Kalau lelaki berada di atas perempuan, dua-duanya tak ada pakaian, kita tahu zina, saya confirm zina. Macam mana awak confirm? Apa lagi kalau dah macam tu, you tak boleh buat begitu. Kalau dia berzina, hakim dosa. Dah, hakim tak berdosa. Allah Subhanahu wa ta'ala menghukumnya. Tapi dia di mahkamah Islam tak. Maka dijaga, dipelihara dia supaya orang tak tuduh. Kita cas dia dengan kes lain, berdua-duaan, berpelukan tanpa pakaian, macam-macam lagi. Hakim boleh kenakan dia. Perkataan zina tidak dikeluarkan, dia ada kisah, supaya menjaga lidah orang lain. Kalau tidak, dengan mudah satu orang tuduh orang lain. Siapa yang dituduh tu dengan hukuman orang yang kena tuduh 80 rotan dengan 100 je. Maka bersihlah masyarakat orang Islam, lidah mereka. Ini setengah geng-geng ni dia tak faham. Dia kata kalau buat undang-undang Islam teruklah macam tu. Habis tu kalau dia balik rumah, satu orang suami tiba-tiba tengok isteri dia berdua-duaan tak berpakaian dengan lelaki lain, dia nak cari mana lagi orang saksi? Rumah-rumah dia. Awak kalau tak faham, awak jangan cakap. Itu termasuk bab lain, namanya bab li'an. Li'an suami boleh mengemukakan kes ini dengan melakukan sumpah di hadapan hakim, dan isteri jika tidak mampu menjawab sumpah itu dikenakan hukuman, melainkan ia membalas balik dengan yang kelima, itu sumpahannya juga. Ini ada peruntukan. Jika kedua-duanya bersumpah, mahkamah memisahkan mereka daripada perkahwinan selama-lamanya, dan suami tak kena apa-apa pun pembayaran di atas isterinya. Ini banyak. Islam syumul. Bahkan dalam mahkamah Islam pun, kalau orang yang berzina, untuk diampunkan dosanya, tak perlu dia pergi kepada hakim. Saya ni berzina, saya ni minta supaya Tuhan ampun saya minta supaya hakim sebat saya. Tak perlu. Jika ia diamkan diri dan ia bertaubat, mudah-mudahan taubatnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak disyaratkan untuk diterima taubat mesti dia dihukum di khalayak ramai, tak. Sebab tu Nabi SAW dalam kes Ma'iz bin Malik, apabila dia datang kepada Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, zanaitu fatahirni. Wahai Rasulullah, aku berzina, bersihkanlah aku. Nabi berpaling daripadanya.
Allah memberi isyarat pada dia, kau pergi.